Assalamualaikum, salam bahagia, salam hormat dan kita jumpa lagi dalam Jom Belajar Bahasa Melayu bersama dengan Cik Gunasa. Hari ini kita santai-santai, sembang-sembang, bincang-bincang tentang satu lagi topik dalam bahasa Melayu, iaitu perkataan yang bunyinya hampir sama tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Kadang-kadang dalam peperiksaan anak-anak jawab, rasa-rasa dah betul jawapan ni, tetapi salah kerana maksudnya berbeza walaupun ejaan dan bunyinya hampir sama. Okey, dah bersedia no? Dah bersedia? Okey, kita terus tanpa buang masa, kita terus untuk pelajaran yang pertama. Yang pertama adalah pendalaman. Pendalaman dan juga pedalaman. Dua, bunyi hampir sama tetapi ejaannya berbeza. Pendalaman membawa maksud kerja-kerja mendalamkan. Kerja-kerja mendalamkan. Manakala pedalaman adalah kawasan terpencil yang tidak ada arus pembangunannya. Jadi, kalau ayat pendalaman, kita contoh ayatnya adalah seperti kerja-kerja pendalaman sungai itu sedang dijalankan. Maknanya bagi sungai itu lebih dalam, korek bagi lebih dalam lagi. Manakala pedalaman adalah kawasan pedalaman di Sabah. Kawasan pedalaman di Sabah masih kekurangan kemudahan asas. Maknanya kawasan yang terpencil, jauh daripada kesibukan arus kota raya. Terusnya, kita lihat pula maksud lancung dan lancung. Ejaannya berbeza. Lancung, biasalah pelancong, melawat ke sesuatu tempat. Kalau pelancong, orang yang melawat ke sesuatu tempat. Kalau melancong, kita melawat ke sesuatu tempat. Tapi kalau lancung adalah barang kemas tiruan. Barang kemas tiruan yang kadang-kadang kita jumpa dekat pasar malam ya, yang jual banyak-banyak tu. Bukan emas 916, bukan emas yang dijual di kedai emas, tapi yang biasa-biasa dan harganya jauh lebih murah. Kalau contoh ayatnya kita boleh gunakan banyak barang kemas lancung yang dijual di pasar malam itu. Manakala pelancong macam biasalah, pelancong-pelancong asing tidak dibenarkan lagi memasuki Malaysia pada masa COVID-19 ini. Itu contoh supaya nak jelas, nak membezakan di antara lancung dengan lancung. Okey? Okey. Jadi seterusnya kita tengok pula tembok dan juga tembok. Tembok biasalah satu binaan yang dibina untuk menghadang sesuatu. Contoh macam tembok besar negeri China. Tembok ya. Ataupun di sekeliling rumahnya didirikan tembok yang tinggi untuk mengelakkan pencuri. Contoh. Tetapi kalau tembok T-E-M-B-U-K, tembok adalah sama maksudnya dengan tembus. Kertas yang dipegangnya itu tembuk kerana terkena titisan air. Ya? Kertas yang dipegangnya itu tembuk kerana terkena titisan air. Jadi beza di antara tembok dan tembuk. Baik. Kita tengok latihan-latihan yang seterusnya ya. Okey. Seterusnya tonton dan tuntun. Tonton, kita menonton, kita melihat sesuatu. Saya dan ahli keluarga menonton filem Labu-Labi di televisyen. Menonton sama melihat. Tapi kalau tuntun bermaksud pimpin. Kita perlu menuntun anak-anak ketika melintas jalan raya, pimpin.
Ataupun ada juga tuntun ini yang kita bawa macam dia terpaksa menuntun basikalnya kerana tayarnya bocor. Di antara tonton dengan tuntun. Baik. Seterusnya kita lihat pula rasmi dan resmi. Ya. Rasmi sesuatu yang disahkan oleh pihak berwajib ataupun formal. Semua murid dikehendaki beruniform sekolah yang lengkap semasa perhimpunan rasmi, formal. Manakala resmi adalah kebiasaan ataupun sifat semula jadi. Macam peribahasa peribahasa Melayu mengatakan, jangan diikut resmi ayam. Kebiasaan ayam lah. Bertelur sebiji, riuh seekor, riuh sekampung. Ya, bertelur sebiji, riuh sekampung. Jadi perbezaan di antara rasmi dan resmi. Okey, seterusnya kita tengok lagi cas dan charge. Cas biasalah menambah kuasa bateri ataupun elektrik. Ayah mengecas telefon bimbitnya sebab bateri dah kurang, dia kena cas. Tapi kalau charge adalah bayaran atau upah yang dikenakan. Charge rawatan di hospital itu agak tinggi. Maknanya bayaran yang tinggi lah charge. Okey. Seterusnya kita tengok lagi rabun dan rabung. Rabun dan rabung. Rabun macam cikgu lah. Rabun jauh, rabun dekat, kabur ya. Penjelasan penglihatan yang tidak jelas. Okey, rabun terpaksa pakai cermin mata. Rabun. Mata kanak-kanak itu sudah rabun, dah kabur. Tetapi kalau rabung adalah dia ada dua maknanya. Yang pertama, rabung adalah bumbung paling tinggi dekat rumah. Itu dipanggil rabung. Rabung rumahnya rosak teruk kerana dipukul ribut kencang. Rabung. Dan rabung yang kedua adalah kawasan bukit yang paling tinggi. Okey, kawasan rabung Bukit Enggang itu telah diterokai oleh beberapa anak muda baru-baru ini. Kawasan bukit itu rabung. Baik, seterusnya berhemah dan berhemat. Berhemah bermaksud seseorang yang dipandang mulia dalam masyarakat. Dia seorang yang berhemah tinggi. Maknanya mempunyai sikap yang baik, bertoleransi, bertolak ansur. Maknanya orang suka kalau berjumpa dengan dia, berhemah tinggi. Tapi kalau berhemat ialah berjimat. Kita mestilah berhemat ketika berbelanja. Okey Kita tengok pula agung dan agung. Agung adalah untuk jawatan. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Manakala agung adalah yang paling besar, yang terkemuka, yang paling berprestij, yang paling tinggi. Macam mesyuarat agung. Mesyuarat agung PIBG itu akan diadakan pada minggu hadapan. Ya, nampak perbezaan di situ ya. Okey, ada lagi. Okey, seterusnya kita tengok rencam dan rencah. Rencam dan rencah. Rencam ni macam-macam. Kerja yang pelbagai. Dia melakukan tugas-tugas rencam di pejabat pada setiap pagi. Macam-macam tugas dia buat. Sekejap disuruh fotokopi, sekejap suruh menaik surat, sekejap pergi buang sampah, sekejap pergi bancuh kopi. Itu kerja-kerja rencam. Macam-macam, pelbagai. Manakala rencah adalah
gaya ataupun suasana kehidupan yang pernah kita lalui. Suka duka merupakan rencah kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan ada juga rencah yang digunakan, yang maksudnya bahan-bahan. Pelbagai rencah digunakan dalam masakan itu. Bahan-bahan macam-macam bahan. Okey, sembang-sembang setakat itu saja dulu untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.